Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita pergi kepada topik 3.3, daya gerak elektrik, DGE dan rintangan dalam. Ini adalah subtopik yang awak akan belajar dalam topik ini. Mari kita mulakan. Menerangkan daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik atau DGE ialah tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu kulum cas. Sumber selalunya adalah bateri. So, daya gerak elektrik, tenaga yang dibekalkan adalah sama dengan E per Q. Daya gerak elektrik adalah sama dengan E per Q. Dan unit dia adalah volt atau J per coulomb. Mari kita jalankan satu aktiviti. Yang pertama, litar terbuka, di mana suis ini dalam keadaan terbuka. Yang kedua, litar tertutup, di mana kita katakan dia switch is on. Okey, switch dipasangkan, di-on-kan lah. Okey, mari kita tengok apa yang terjadi. Okey, ini adalah keadaan di mana iaitu ini adalah keadaan di mana switch dibuka, iaitu bacaan ammeternya adalah 0, bacaan voltmeter adalah 3.0 volt. Okey. So, ini adalah litar di mana tertutup. Switch S tutup, ada bacaan ammeter 0.2 ampere, bacaan voltmeter 2.7 volt. So, kita akan dapat switch S, apabila switch S dibuka, keadaan mentol tidak menyala. Bacaan ammeter adalah 0, bacaan voltmeter adalah 3.0. Apabila switch S tertutup, mentol menyala. Nampak? Bacaan ammeter 0.2 ampere dan bacaan voltmeter 2.7 volt. Mari kita tengok kesimpulan dia. Berapakah daya gerak elektrik bagi bateri itu? 3.0 volt, di mana switch S terbuka. Berapakah beza keupayaan merentasi mentol apabila switch S ditutup? 2.7 volt. So, ini adalah kita panggil beza keupayaan dan adalah 2.7 volt. Daya gerak elektrik adalah 3.0 volt. Okey, kita teruskan. Mari kita bincangkan. Apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila mentol menyala? Daripada tenaga kimia, iaitu tenaga elektrik, ke tenaga haba dan tenaga cahaya. Mentol menyala. Berapakah kuantiti tenaga elektrik yang dibebaskan oleh mentol bagi setiap satu kulum cas yang mengalir melaluinya? Beza keupayaan, maksudnya dia mengalir. Bila mengalir, maksudnya mentol menyala. Beza keupayaan adalah 2.7 volt. Berapakah kuantiti tenaga elektrik yang dibekalkan untuk menggerakkan satu kulum cas? Maksudnya, dia tak gerak lagi. Tapi untuk menggerakkan dia, berapa yang kita perlukan? So, ini kita katakan daya gerak elektrik, iaitu bacaan pada mula-mula, iaitu 3.0 volt. Okey, boleh faham ni? Okey, mari kita teruskan. Okey, tengok litar terbuka, litar tertutup. Kita nak tahu bila litar terbuka, ia adalah kita katakan tiada arus mengalir. Bacaan voltmeter 3.0 volt. Okey. Arus mengalir dalam keadaan litar tertutup, arus mengalir dalam litar. Okey. Bacaan voltmeter yang disambungkan merentasi terminal bateri DGE sama dengan 3.0 volt. Bacaan voltmeter berkurang jika lampu disambung secara sesiri dengan bateri. Ini keadaan litar tertutup, ya. So, 2.7 volt bagi litar tertutup, 3.0 volt bagi litar terbuka. Okey.
dia kesimpulan yang kita akan dapatkan. So, unit dia di sini adalah sama volt dengan volt. Okey. So, apa contoh DGE? Sel dan bateri. Apa contoh beza keupayaan? Selalunya adalah mentol atau motor elektrik adalah komponen dia. Okey, awak kena ingat DGE bila switch dibuka. Maksudnya switch off. Bila beza keupayaan adalah switch ditutup. Di mana switch adalah on. Okey, faham? Nampak tak gambar ni? Ini maksud dia. Okey, kita teruskan. Now, kita masuk rintangan dalam, iaitu R kecil. Rintangan besar tu kan? Okey, kita tengok contoh ni. Mengkaji kesan rintangan dalam terhadap susutan voltan. Okey, kita gunakan dua bateri, iaitu bateri energizer dan Duracell. Okey, kita gunakan dua bateri yang berbeza. Okey, kita dah faham. DGE dalam litar terbuka, beza keupayaan dalam litar tertutup. Apa kita nak buat? Kita tengok ni. Okey, didapati bacaan voltmeter apabila switch dibuka, iaitu DGE, Duracell adalah 3.0 volt. Energizer juga adalah 3.0 volt. Okey, bila switch ditutup, maksudnya on. Bacaan voltmeter pada Duracell, bateri yang digunakan bateri Duracell tadi adalah 2.7 volt. Manakala Energizer adalah 2.8 volt. Okey, so di sini kita nampak ada susutan voltan daripada DGE dan beza keupayaan. Untuk Duracell, kita dapat 0.3 volt. Manakala bateri Energizer adalah 0.2 volt. So, susutan voltan inilah yang nanti kita nak kira. Okey, kenapa terjadinya susutan voltan? Okey, mari kita bincangkan. Mengapa sel kering yang baru perlu digunakan dalam aktiviti ini? Jangan bila anda buka kan, awak kita buka yang baru. Untuk mendapatkan voltan yang mencukupi dan sama nilai. Okey, kalau yang voltan yang dah lama tu nanti, mungkin dia dah bukan lagi 3.0 volt. Mungkin 2.8. Dia dah susut dah ada kan? Okey, jenama sel kering yang manakah mengalami susutan voltan yang lebih banyak? Cuba awak tengok. 0.3 dengan 0.2. Mestilah Duracell. 0.3, betul? Mengapa terdapat nilai susutan voltan yang berbeza bagi kedua-dua sel kering ini? Ini yang kita katakan rintangan dalam. Terdapat rintangan dalam disebabkan elektrolit dalam bateri yang berbeza. Okey, bahan itu sendiri yang menyebabkan terwujudnya rintangan dalam. Okey, so rintangan dalam simbol dia apa tadi? R kecil. Okey, so mari kita tengok. Rintangan dalam R kecil adalah rintangan yang disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel kering tersebut. Unit SI bagi rintangan dalam adalah ohm. Sama juga ke? So, rintangan dalam kalau awak perhatikan di sini, ia adalah disebabkan oleh ini. Okey, nampak tak? So, ini adalah bateri. Okey, ini adalah bateri kita. So, ada R. R ini berada di dalam bateri. Ini dikatakan rintangan dalam. So, kat mana R besar? R besar adalah rintangan di dalam litar. Itu kita katakan rintangan R besar adalah yang di dalam litar. Ini adalah R besar. Masih lagi ada R besar. Okey, so R rintangan dalam adalah rintangan yang disebabkan oleh elektrolit. Di sini kita panggil bateri lah. Unit dia juga adalah sama, iaitu ohm. Perhatikan gambar ini. Okey, perhatikan gambar ini. Ini yang kita katakan susutan dia adalah, susutan voltan adalah formula dia IR, kena ambil kira R kecil adalah DGE tolak dengan V, beza keupayaan. So, ada R kecil di dalam ni. Okey, boleh faham? Kita teruskan. Rintangan dalam menyebabkan kehilangan tenaga sebagai haba. Beza keupayaan kurang berbanding DGE apabila arus mengalir dalam 1 litar yang lengkap. Okey, mari kita perhatikan. Arus mengalir dalam sel sama dengan arus yang mengalir dalam litar luar.
So, di sini arus adalah sama. Kerja untuk menggerakkan satu kulum cas dalam litar lengkap. So, ini kita katakan VR. Sama dengan I kali R. Okey. So, kerja untuk menggerakkan satu kulum cas dalam litar luar tambah dengan kerja untuk menggerakkan satu kulum cas dalam litar dalam. Ini maksud dia. So, kerja untuk menggerakkan satu kulum ni kita katakan DGE. E besar. Okey, beza keupayaan dan kehilangan beza keupayaan disebabkan rintangan dalam. Mari kita masukkan simbol. So, di sini E adalah sama dengan V tambah I kali R kecil. Atau E sama, V kan kita tahu sama dengan I kali R. Okey, hukum Ohm, I kali R besar. Dan ini tambah dengan I kali R kecil. Now, kita faktorkan I. Kita masukkan E juga adalah sama dengan I, R tambah R besar, tambah dengan rintangan dalam. Kita dapatlah persamaan di mana E sama dengan V tambah I kali R kecil. Okey. So, ini yang kita katakan. Alright. So, persamaan ini, DGE bateri adalah E. Okey. So, ini adalah E. Beza keupayaan adalah V. Okey. V. Rintangan dalam adalah R kecil. Okey. Arus yang mengalir adalah I. Kehilangan beza keupayaan adalah I kali R kecil. So, persamaan dia kita akan dapat ialah E sama dengan V tambah R yang tadi tu. Okey. So, inilah dia. Maksudnya, hubungan ini kita masukkan R kecil. Okey.